Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, InsyaAllah kita sambung kuliah kitab Akidah Islam Manhaj Salafus Saleh, Manhaj Salaf, karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari hafizahullah. Kita sambung pada muka surat 19 di bawah tajuk Kelebihan Ilmu Tauhid. Dan untuk kitab ini kita akan baca kerana kitab bahasa Melayu dan diterjemahkan dengan didetailkan permasalahan, dipermudahkan, jadi kita baca. Kalau ada yang tak jelas baru kita akan syarahkan untuk kefahaman. Baik. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah, kelebihan ilmu tauhid. Kelebihan ilmu tauhid. Tajuk sebelum ni masih lagi pada mukadimah tentang ilmu tauhid, tentang bab-bab pada bab mukadimah. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Tajuk dia berkaitan dengan Allah. Kalau ilmu sejarah, contoh ilmu kedoktoran, cerita tentang ubat, cerita tentang penyakit dan ubatnya. Kalau ilmu sirah, cerita tentang sejarah Nabi SAW. Tajuk tauhid cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Betul tajuk, dari segi tajuk dia ada ilmu yang paling mulia. Persoalannya menyentuh tentang Tuhan sekalian alam, seluruh makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala dan masa hadapan manusia baik ke neraka maupun ke syurga. Ini tajuk tauhid. Sama ada cerita tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang nabi-nabi dan rasul-rasul, makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, juga malaikat-malaikat dan sebagainya, dan tentang hari kiamat, masa depan manusia, al-ma'ad, iaitu selepas kematian, daripada alam barzakh sampai ke alam akhirat. Inilah dia perbincangan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Merealisasikan tauhid merupakan amalan yang paling mulia secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, iman billahi wa rasulih, mana iman dengan Allah dan rasulnya, itu berkaitan dengan tauhid. Ia merupakan persoalan dakwah ke semua para rasul. Menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kesemua para rasul menyeru ke arah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi-nabi dan rasul-rasul, seruan asas mereka sama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu semua urusan di dunia ini perlu mengikut kehendak Allah. Kita tinggal di dunia ini, maksudnya kita tinggal di bawah wilayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak mampu keluar daripada wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap makhluk Allah di mana-mana saja, kerana tidak ada yang wujud kecuali makhluk. Yang wujud sama ada Khaliq Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah semuanya adalah makhluk. Jadi kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seruan nabi-nabi dan rasul-rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini nama seruan tauhid. Dan seruan untuk manusia hanya berdoa dan meminta pertolongan pada Allah, ini adalah seruan tauhid. Manakala pendetilannya, macam mana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, nak solat berapa waktu yang diwajibkan,
berapa rakaat pada tiap-tiap waktu, macam apa yang Allah nak, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, itu nama persoalan syariat. Persoalan syariat, tiap-tiap Nabi dan Rasul-Rasul diberikan syariat masing-masing. Ada Nabi hukum pada zaman dulu sekian, kemudian Allah SWT memansuhkan sebagian pada hukum. Untuk zaman Nabi pada awal Islam, Allah SWT menghalalkan satu perkara, kemudian Allah mengharamkan seperti pengharaman arak. Dihalalkan bukan kerana arak tu baik, tapi kerana proses, kerana orang Arab dah terbiasa dengan minum arak dan sebagainya. Jadi bab hukum hakam ni Allah Subhanahu wa taala adalah empunya syariat. Jadi Allah boleh memerintahkan dengan kehendak Allah. Jadi kerja kita kat mana? Kerja kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hanya menyembah dan meminta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tak penting menghadap Baitul Maqdis atau menghadap ke Baitullah, dua-dua kiblat ni bagi kita dua-duanya satu je. Kita mentauhidkan Allah. Kita hanya sembah Allah dan ikut perintah Allah. Allah perintahkan pada awalnya ke Baitul Maqdis lah kita. Bila Allah perintahkan ke Kaabah, Kaabah lah kita. Dan Allah wafatkan Nabi dalam keadaan kiblat kita ke Kaabah, dan itulah kiblat yang kekal sampai hari kiamat. Maka kita bukan menyembah arah, bukan menyembah batu, bukan menyembah bangunan dan sebagainya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan Nabi dan Rasul-Rasul sama, iaitu mengajak manusia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, namun pensyariatan ibadah itu berbeza menurut syariat masing-masing. Tauhid ni adalah seruan semua nabi-nabi dan rasul-rasul berasaskan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada kau kami sembah, hanya pada kau kami minta pertolongan. Kesemua para nabi menyeru ke arah tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya daripada awal sehingga akhir. Bila disebutkan tauhid dan ikhlaskan ibadah, itu mengisyaratkan bahawa wujud di kalangan manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembah Allah dan sembah yang lain, mereka bukan ahli tauhid, mereka ahli musyrikin. Sebab tu bila kaum musyrikin datang offer pada Nabi SAW, Mekah ini perlu dikongsi bersama antara umat Islam dan juga kaum Quraisy yang lain, iaitu setahun disembah Allah yang Maha Esa, tahun yang berikutnya dikembalikan berhala. Orang sembah Allah bersama Tuhan yang lain, iaitu sembah Allah melalui perantaraan Tuhan yang lain. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa kalian sembah. Sedangkan mereka mengaku anak mereka Abdullah, mereka pun sembah Allah, tapi Allah kata Allah suruh Nabi kata kepada mereka, aku tak sembah apa yang kau sembah, dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Walaupun pada hakikatnya ayat mereka kata Tuhan kita sama. Kami cuma sembah pada berhala-berhala ini adalah sebagai wasilah untuk dekatkan diri kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Hujah mereka, Allah kata tak. Kamu sembah Allah dengan tak direct minta dengan Allah melalui perantaraan orang lain. Pergi minta kat batu, pergi minta kat Allat, pergi minta kat Al-Uzza, kemudian kata hati kami direct pada Allah, kami hanya minta tawasul, mereka sampaikan kepada Allah. Allah tak terima. Pergi minta dengan selain Allah, dikira tidak menyembah Allah. Walaupun maksud sebenarnya nak berhala tu ataupun orang soleh tu yang sampaikan maksud pada Allah, itu tidak diterima dalam bab ibadah, bab tauhid. Bab doa mesti direct dengan Allah. Bab taubat mesti direct dengan Allah. Meminta kebaikan dengan doa direct dengan Allah. Jangan pergi minta kat pohon, minta kat kubur, minta kat wali sana sini untuk minta kepada Allah. Direct minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat pun tak payah pergi mengaku dosa, cerita kat syekh, saya dah terlanjur syekh macam mana semua sekali, saya dah begini begitu, ceritakan. Tak payah pergi ambil surat pengampunan dosa macam golongan Nasara dan sebagainya. Direct bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh-syekh, ustaz-ustaz, ulama-ulama hanya menunjukkan jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, menerangkan makna-makna yang terkandung dalam kalam Allah dan kalam Rasul, bukan mereka memilikinya. Dan mereka ajar kita, pandu kita dalam bab ilmu. Bab amal, ketika bab amal
bab amal yang berkaitan dengan amal fardiah, kitalah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal antara kita dengan Allah. Berbeza dengan golongan sufi yang menjadikan amalan fardiah mereka di bawah pantauan guru-guru. Jadi mereka kena laporkan. Walaupun mereka jumpa sunnah banyak, mereka hadis Nabi banyak, tapi cara mereka takkan beramal kecuali guru mereka memberikan izin. Guru mengijazahkan atau guru mentalqinkan. Bila guru dah suruh amal, baru mereka amal. Guru kata kamu kena amal sebanyak 20,000 kali, dia kena ikut guru. Cara pengamalan tu ikut pantauan guru. Dan ini membezakan kita dengan ahli sufi. Kita beramal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun belajar sunnah, tapi sebab amal mereka beramal di bawah pandangan guru. Guru yang kata kamu buat sekian, cuba amal ni sekian. Dan itulah erti guru mursyid di sisi mereka. Kita kata guru mursyid, guru yang mengajarkan hak, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar kita untuk beramal dengan sunnah Rasulullah dan kita beramal ikut kemampuan. Bukan sesuatu benda yang mampu diamal kemudian ditinggalkan hanya kerana guru tidak mengijazahkan atau guru tidak mentalkinkan lafaz-lafaz jika disebut. Jadi ada perbezaan dalam bab amalan di kalangan ahli sunnah wal jamaah dan golongan sufi dalam bab ini. Sebab tu kita katakan bahawa pantauan guru pada ilmu, ajarkan kita ilmu yang betul. Beramal kalau beramal salah dia akan betulkan secara umum, tapi bukan bermaksud segala perkara bergantung pada guru. Sebab tu ahli sunnah tidak menganggungkan guru dengan cara demikian. Guru diagungkan, dibesarkan hanya kerana adab, kerana mereka menyampaikan ilmu kepada umat, kepada manusia, maka perlu diberikan, perlu dihormati kerana wasilah. Mereka menjadi wasilah pada ilmu dan sebagainya. Dan Allah SWT memuliakan orang yang berilmu. Kita patut memuliakannya. Hanya kadar begitu, namun tidak menjadikan mereka sumber segala-galanya. Golongan-golongan tertentu jadikan guru dah tempat mereka nak berdoa apa melalui guru. Mereka nak beramal apa mereka fatihahkan guru dulu yang mengijazahkan atau mentalkinkan mereka, kemudian kepada rantaian-rantaian tersebut sampai kepada bab tertentu. Alasannya hormat guru sebagainya. Kita kata tidak. Dalam bab beramal, dalam bab berdoa, dalam bab ibadah, kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru tadi kita doakan secara umum. Doakan seperti mana yang disyariatkan, diajarkan. Sebelum kita start, kita sekarang baca buku Dr. Basri. Sebelum kita start, kita baca qalal muallif hafizahullah. Semoga Allah jaga dan pelihara beliau. Kenapa kita bacakan begitu? Sebab kita hormat, kita berterima kasih di atas jasa beliau menyampaikan ilmu pada kita. Orang alim ramai, tapi tak semua yang sampaikan ilmu. Ada yang sampaikan dengan cara kelas, kuliah, ada yang sampaikan bentuk penulisan. Tiap-tiap orang yang menyampaikan ilmu layak menerima doa daripada orang yang mempelajari ilmu tersebut. Sebab tu bila kita jumpa nama sahabat, kita tahu sahabat ni Allah redha pada mereka, betul? Radhiyallahu anhum wa radwan. Tapi kenapa kita doakan lagi? Sebab nama mereka disebutkan dalam hadis atau disebutkan dalam buku-buku hadis kerana mereka menyebarkan ilmu atau mereka menjadi sebab kepada wujudnya ilmu. Itulah kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Tiap-tiap kali kita baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bacaan radhiyallahu anhu oleh umat tadi membezakan kedudukan Abu Hurairah dengan orang yang sahabat yang tidak menyampaikan ilmu sepertinya. Jadi kedudukan Abu Hurairah lebih tinggi dalam bab ilmu berbanding dengan sebahagian sahabat yang lain, kerana kita berterima kasih dengan sumber atau orang yang menyampaikan ilmu pada kita. Bukan kita mengangkat guru ini ataupun orang yang menyampaikan ilmu pada kita pada kedudukan seperti mereka yang mensyariatkan. Jadi kita sama. Nak beramal, tanya pada guru. Ini sama. Namun guru tu disyariatkan dari mana? Di guru tadi, kenapa kita pergi? Sebab dia kenal sunnah Rasulullah. Kita bermazhab. Tujuan untuk apa? Tujuan bermazhab, berguru. Sebab untuk beramal dengan sunnah, memahami sunnah dan beramal dengan
dengan sunnah. Sebab kita yakin mereka kena bersunnah. Sebab tu bila berlakunya perbezaan antara mazhab atau guru-guru, kita akan kembalikan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu fiqh muqaran, kenapa berlakunya fiqh perbandingan? Kerana kita tahu bahawa antara guru-guru yang mulia, yang hebat ini, setengah masalah mereka berbeza. Masalah ijma' banyak, tapi kita cerita bila berlaku perbezaan, perlu kita rujuk kepada nas. Dan perbezaan yang wujud bukan pada usul, dia berlaku pada furu'. Kerana mereka, usul kat mana? Mereka sepakat beramal. Apa yang membezakan empat mazhab ni dengan kaul yang ditolak oleh sebagian daripada ulama sebutkan yang ditolak, empat mazhab sepakat untuk berhujah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan beramal dengannya. Mereka khilaf dalam memahami hadis. Ahli bid'ah kat mana? Macam dalam tauhid, golongan ahli bid'ah, mereka tolak hadis. Ada yang tolak hadis ahad, tak nak amal dengan hadis ahad. Ada yang anti hadis, tak amal dengan hadis. Kita hanya guna ayat Quran. Ada yang tak nak terima ayat Quran yang zahir, kami hanya terima yang ta'wil, macam-macam. Sebab tu mereka dikategorikan sebagai ahli bid'ah kerana usul mereka rosak. Namun mazhab yang empat dan juga mazhab Ahlussunnah yang lain, mereka sepakat dengan usul, iaitu mereka nak beribadah pada Allah dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam baca hadis berlakunya sedikit perbezaan pandangan. Betul, khilaf mereka khilaf yang furu'. Khilaf furu' bila digabungkan usulnya sama. Contoh solat, mereka berbeza pada masalah furu'. Bila digabungkan kat Mekah boleh solat sekali, tak ada perbezaan. Setakat beza boleh solat sekali, cuma seorang letak tangan tinggi sikit, seorang bawah sikit, seorang bawah sikit. Itu sahaja bezanya. Berduduk sekali sama-sama baca Fatihah, cuma ada yang start dengan bismillah, ada start dengan alhamdulillah, bila dikuatkan bismillah, ada yang dikuatkan alhamdulillah, tapi tetap sekali. Tempat mereka ada yang kunut tak kunut, tapi mereka tetap sama-sama mengatakan bahawa kalau berdiri tunggu tidak sah. Ada yang angkat tangan atau tidak, ini khilaf yang furu'. Mereka sama-sama duduk tahiyat, cara duduk berbeza sikit, tempat angkat jari berbeza, kat mana tempat isyarah, khilafnya pada masalah furu', bukan khilaf tak payah solat dengan niat. Ini tak. Ini khilaf yang tak masuk dalam senarai ittiba'. Mereka memang ahli bid'ah, mewujudkan satu perkara yang tidak berdasarkan kepada sunnah Rasulullah. Yang angkat jari tadi, isyarat jari, yang baca Fatihah perlahan kuat, yang kunut atau tidak, mereka semua berhujah dengan hadis. Cuma mereka khilaf dalam mentasihkan hadis, dalam memahami hadis, mempraktikkan, mentarjihkan kekuatan dalam beberapa perkara. Khilaf ni khilaf pada furu', dan keadaan mereka memang nak beramal dengan sunnah. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, memang hidup kita hanya beribadah kepada Allah mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada orang nak ikut fiqh tarjih atau nak ikut fiqhul madhab atau ikut qaul ulama tertentu, sama tujuannya nak ibadah kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kita kepada madhab kerana kita lemah, tak mampu untuk kenal semua sunnah, maka kita perlu bergantung kepada ulama-ulama madhab yang mengenalkan kita kepada fiqh. Namun bila berlaku perselisihan tadi perlu dikembalikan kepada sunnah, bukan dikembalikan kepada furu' yang bawah. Sebab itu yang kita kritik bukan gerakan berapa orang cerita fiqh Syafi'i sekarang ni sebagainya, mereka berlaku perselisihan bukan kembali pada sunnah, dia bawa kepada furu', lebih furu'. Sepatutnya khilaf wujud dikembalikan kepada usul untuk menyatukan, untuk memahamkan, bukan dikembalikan dengan satu khilaf dalam berlaku khilaf yang besar kemudian dikembalikan kepada furu' masing-masing, maka makin berlaku perpecahan. Makin kita bukan tidak menghormati qaul tertentu, tapi untuk mentarjihkan mesti kembali kepada satu, sebab tujuan kita bermazhab sekalipun kerana ingin mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qaul dalam mazhab takkan wujud kecuali berdasarkan kepada sumber sunnah, maka kita cari sumber untuk dibuat perbandingan. Bukan bila berlaku khilaf pada satu masalah kemudian kita cari selesai masalah dengan pergi kepada furu' masing-masing, maka tidak bertemu. Maka kita akan dapati bahawa perbincangan cara begini mengelirukan, merosakkan cara fikir. Jadi khilaf penghujungnya takkan bertemu, tak
takkan bertemu. Penghujungnya masing-masing ta'assub. Bila khilaf, semua kembali pada furu'. Masing-masing ta'assub dengan pandangan masing-masing. Dan bila orang awam mencela satu sama lain, mereka tak tahu sebab perbezaan. Last sekali, semua jadi wala kepada mazhab masing-masing, bukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghormati mazhab, kita bermazhab, tetapi kita tahu tujuan sebenar untuk kita bermazhab. Syariatnya semua kembali pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nak ulang sekali lagi prinsip kita dalam ikut sunnah. Kita kata kita tidak akan percaya satu berita berkaitan dengan agama kecuali ada sumber yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bab ilmu. Bab amal, kita takkan beramal kecuali ada dalil yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sama ada kita kenal dalil sahih secara sendiri, ini jarang berlaku. Umat sekarang ni susah. Mana ulama-ulama awal dulu mereka ada ilmu alat cukup, mereka boleh faham direct langsung daripada ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghafal dalil tersebut. Kita yang kemudian kita ambil cara yang kedua, kita ambil ulama yang dah faham tadi, mereka dah permudahkan, ambil jalan yang mereka mudahkan. Itu namanya jalan mazhab. Kita tak tahu siapa hafal hadis berkaitan dengan solat, test balik seorang-seorang. Kita ahli sunnah kan, ikut sunnah langsung. Test balik hadis daripada angkat tangan Allahu Akbar sampai salam, berapa hadis yang ada kat kepala kita? Hafal berapa hadis? Siapa tak nak ikut mazhab? Siapa tak nak ikut mazhab? Berapa hadis dihafal untuk dapatkan tarjihkan angkat tangan letak kat mana, nak bismillah kuat atau perlahan, nak kata Fatihah ni adalah benda yang wajib, surah hanya sunat. Dari mana tahu? Betul tak? Tak mungkin ada orang tak ikut mazhab. Tak mungkin. Kita boleh beramal kerana ulama dah mudahkan. Mereka dah kumpulkan hadis, ajar cara, mereka dah kategorikan yang ni rukun, yang ni syarat, yang ni sunat hai'ah, mazhab Syafi'i ada sunat ab'ad. Itulah dia fiqhul madhab. Fiqh madhab memudahkan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tahu kita ikut mazhab bukan kerana personal atau ikut mazhab, kerana mereka permudahkan sunnah pada kita. Bila berlaku perselisihan, kita boleh rujuk balik pada sumber yang asal. Bukan kita berlaku perselisihan, cari lagi yang pertahankan kaul yang khilaf tadi. Dah berlaku khilaf 4 kaul. Macam mana nak tarjihkan, nak menangkan kaul? 4 kaul ni berdasarkan khilaf pada satu hadis. Contoh, kita kena rujuk pada hadis yang khilaf, cek balik, itu cara yang betul, kembalikan kepada asal. Yang ni khilaf 4 mazhab, rujuk mana? Rujuk pandangan yang mempertahankan kaul satu. Yang ni tarjih, ada 4 kaul. Macam mana antara 4 kaul mana satu betul? Kita rujuk kaul, kita tarjihkan pandangan yang pertama. Kenapa? Sebab ulama-ulama ni sokong yang pertama. Tak selesailah khilafnya di sini. Nak selesaikan, mereka khilaf kerana sebabkan dalil atau sebabkan perkara yang lebih basic, lebih asas. Anda nak fahamkan, mudahkan begitu. Sebab tu kita kata dalam ikut mazhab, kita kena tahu tujuan kita untuk bermazhab. Kita tidak menuduh 4 kaul ini tak ikut sunnah, atau yang sokong pada kaul kita tak tuduh. Tapi dalam bab mentarjihkan, bab untuk kembali kepada perselisihan, kena rujuk pada yang lebih asal, kerana perselisihan itu hanya wujud kemudian. Jadi kita kembali kepada asal untuk memahamkan kita. Jadi kita kalau tak bincangkan tajuk ni sekalipun, kita masih boleh beramal, iaitu dengan taklid. Katalah kita, saya Ustaz dah belajar dah, saya dah baca masalah ni, pening kepala, tak boleh nak tarjihkan. Apa susah? Taklid sajalah. Bila pening katanya, kita belum lagi mampu ijtihad. Kaul ulama pun kita tak faham, macam mana nak ijtihad? So, saya pening lah masalah kunut ni, boleh tak boleh? Ikut je lah mazhab. Tapi Ustaz, saya tengok sekian, boleh faham? Okey, baik. Beramallah dengan apa yang kita yakin kita tahu. Tapi masalah furu'. Tapi jangan kata, saya tak nak ikut hadis.
Saya mimpi langsung jumpa dengan Rasulullah. Hadis ini jalannya begitu jauh dengan sanad-sanadnya, belum tentu kena sanad. Saya direct jumpa Rasulullah. Yang mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Belajar dengan sanad-sanad yang perawinya kita kena buka buku hadis, kena buka buku Jarh wa Ta'dil, atau direct jumpa dengan Rasulullah? Kan? Nampak logiknya? Direct jumpa Rasulullah lebih jelas, betul? Kalau ikut logik. Dan mimpi jumpa Rasulullah takkan tipu, betul? Syaitan takkan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logik inilah yang diperbodohkan kepada orang-orang yang jahil. Jadi kita cakap apa? Kalau betul yang kamu jumpa tu Rasulullah takkan ajarkan benda baru dalam agama. Takkan ada. Sebab apa yang Nabi ajarkan takkan bertentangan dengan apa yang Nabi ajarkan dahulu. Nabi kata agama dah sempurna, jangan buat bid'ah, jangan tambah. Inilah yang Nabi tegaskan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul yang dijumpa itu Rasulullah, takkan dia dapat amalan rahsia baru. Takkan. Kerana agama ini dah sempurna. Jadi jumpa siapa? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Siapa datang kan? Datang. Kita tak menafikan bahawa ada orang yang bermimpi, tapi mimpi dia tidak mengubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi-mimpi jumpa dengan Rasul ini hanya bentuk bisyarah dan nizarah, berita gembira untuk dia. Kadang-kadang dia dah tinggalkan sunnah lama, hadir kelas pun tidak, belajar pun tidak, sebagainya. Mimpi jumpa Rasulullah tak nak tengok muka dia. Nizarah, terkejut dia. Ya Allah, tinggalkan agama begitu jauh, tinggalkan hadis, tinggalkan belajar agama, baca Quran pun tidak, menyebabkan dia rasa gerun, dia rasa takut, dia pun kembali baca Al-Quran. Tak apalah, tak ubah pun apa-apa hukum hakam. Atau mimpi yang menggembirakan, sedang mempertahankan Rasulullah, sedang keluarkan hartanya untuk bantu agama Allah, kemudian hidupnya agak susah, kemudian dia sanggup buat, tiba-tiba mimpinya Rasulullah puji, Rasul kata beristiqamahlah. Jadi semangat tak? Bersemangat, tapi tak mengubah hukum hakam. Dia hanya bawa berita gembira atau mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang tentu. Takkan ubah hukum, takkan ada hadis baru. Sebab itu tak ada qaul seorang pun kata siapa-siapa yang jumpa dengan Nabi siapa-siapa jumpa dapat kalam Nabi itu adalah hadis. Tak ada siapa kata hadis. Dan yang kedua, siapa jumpa Nabi dalam mimpi dia jadi sahabat pun tak ada siapa kata. Sebab apa? Agama dah sempurna. Kalau dia kadang-kadang orang ni cerita, dia kata, dia orang ni tak belajar ke mimpi jumpa Nabi semua? Dia semua benda dia tafsirkan, dia tak belajar ke? Dia tak belajar ke Salafi ni? Dia tak belajar ke Wahabi ni? Tidak. Cara bermuamalah dengan dalil itu yang berbeza. Jadi kita takkan beramal kecuali apa yang sahih. Dan itulah dia, sebab itulah kita pergi pada mazhab. Sebab itu kita terima qaul mazhab. Mazhab-mazhab ulama yang mu'tabar. Jadi macam mana? Ikutlah. Jadi bila bincang balik, bila begitu keadaannya, bila bincang balik, apa dalil mazhab? Kerana qaul mazhab takkan wujud kecuali dengan dalil, maka bila dibuat perbandingan, kita akan temu. Qaul pertama kata sekian sebab dalil dia sekian. Qaul pertama dia jumpa dalil. Tapi geng yang buat baik, benda baik, apa salahnya? Ni yang kedua, yang beramal dengan kehendak sendiri, benda baik apa salahnya? Bila ditanyakan, bila buat perbandingan, orang akan buat perbandingan dengan dalil, maka akan didapati bahawa mereka tidak temukan dalil. Tanya ayat Quran, tak jumpa. Tanya hadis sahih, tak jumpa. Kadang-kadang mereka jumpa hadis daif. Ahli sunnah ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis yang sahih mereka amalkan, hadis yang palsu mereka tinggalkan. Hadis yang daif mereka KIV-kan sementara untuk tengok adanya iktibar, mereka jadikan sebagai iktibar, tempat untuk rujuk. Kalau maknanya sama dengan sahih, dijadikan sebagai mutaba'ah dan syawahid. Ada tak mutaba'ah syawahid, jadi hasan li ghairi. Hasan kerana
ada makna yang lain. Ada yang kekal daif, kekal KIV. Ada yang bukti-bukti menunjukkan bahawa dia adalah palsu, dikategorikan sebagai palsu. Jadi ni cara iktibar ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang-kadang mereka beramal hadis daif kerana sokongan tertentu, kadang-kadang kerana fadailul amal. Dia tidak menambahkan amalan baru, tidak mensyariatkan sesuatu, dia cuma menyatakan fadilat suatu amalan. Amalan tu kalau tak ada hadis tu pun memang disyariatkan dalam Islam. Jadi dia hanya berkaitan fadailul amal, hanya berkaitan dengan targhib dan tarhib, menggalakkan untuk beramal. Amalan tu memang sedia wujud. Bila ada hadis daif dan amalan tu sedia ada, hadis daif pula bukan terbukti ianya palsu, mereka beramal dengannya. Tapi kalau hadis daif dalam fadailul amal yang confirm palsu, seperti mana ditangkap oleh beberapa orang yang memalsukan hadis, mereka takkan terima walaupun hadis daif yang dah diketahui kepalsuannya. Okey, ini perbincangan pada asal. Golongan yang sejak pada awal tak nak ikut pada hadis, tak nak bergantung pada dalil, kata boleh buat walaupun tanpa dalil. Apa yang berlaku? Bila sampai ada bab pendalilan, peringkat awal tak apa, benda baik boleh buat, maka terjadilah diamalkan amalan-amalan dalam masyarakat. Ada dua khilaf. Bila khilaf, masing-masing perlu berbincang. Cara berbincang mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dalil. Sebab kaul mazhab takkan wujud kecuali dalil, kaul ulama takkan wujud kecuali kerana dalil. Usulnya begitu. Maka kalau yang tak pegang pada dalil, apa terjadi? Cari ayat Quran, tak jumpa yang betul-betul menerangkan tentang amalan dia. Cari hadis, tak jumpa secara spesifik tentang amalan dia. Maka cara yang pertama adalah cuba cari keumuman Quran atau keumuman hadis. Dia ajarkan satu zikir yang kita tak tahu dari mana, tiba-tiba dia berhujah dengan wazkurullah zikran kathira. Dia ambil keumuman dalil. Kita bukan masalah berzikir ataupun tidak. Masalah kita, kamu zikir macam ni siapa aja. Tapi dia akan berhujah dengan keumuman. Dibuat solat pelik-pelik, dia kata kenapa halang orang solat? Allah kan kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kamu ni hati busuk sangat, nampak orang salah saja? Orang yang tegur pula di hati busuk kan, dia katakan hati busuk. Dan dituduh halang orang solat, halang orang begini. Sebenarnya orang tak halang solat. Orang nak tanya yang pelik ni daripada mana? Orang tidak halang manusia berzikir, tapi zikir yang pelik dengan cara pelik ni daripada mana? Jadi ada yang berhujah dengan keumuman. Keumuman nas sama ada dengan ayat Quran ataupun sunnah. Berbeza dengan ulama yang berhujah dengan keumuman dengan cara yang betul. Contohnya apa? Ada Nabi, kita sabit bahawa Nabi SAW zikir pada Allah pada semua keadaan. Kerana Nabi SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi zikir pada Allah pada tiap-tiap keadaan Nabi. Jadi tiap-tiap keadaan Nabi berzikir. Tapi kita tak tahu Nabi zikir apa. Betul? Contoh tawaf. Sepanjang Nabi tawaf 7 pusingan, Nabi zikir tak? Zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu Nabi zikir apa. Yang kita tahu hanya berapa lafaz. Nabi mula dengan bismillah. Nabi sebut Allahu Akbar ketika dia Hajar Aswad. Nabi kat hujung, Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang sabit zikir dalam tawaf. Yang lain umumlah. Kembali kepada keumuman. Yang tak ada pengkhususan, kembali pada keumuman. Baca apa, bacalah. Baca ayat Quran ke, baca zikir, tak baca zikir pagi petang lagi, boleh kat situ baca zikir petang. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada keumuman. Kita bukan halang orang zikir, tapi kita tidak mengkhususkan sesuatu. Jadi bila kita pergi satu tempat, tak tahu nak zikir apa, kat sini baca apa ni? Bacalah doa apa sekalipun. Zikirlah pada Allah apa sahaja yang sabit secara umum sebagai zikir umum. Okey. Jadi kita berhujah dengan keumuman zikrullah, keumuman hadis Nabi tadi. Nabi zikir pada tiap-tiap keadaan. Dengan keumuman. Dengan apa zikir? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang Nabi jadikan itu sebagai zikir yang umum. Apa beza dengan mereka? Mereka baca la ilaha illallah, zikir
umum. Dengan dikhususkan cara, tarikat ni cara dia macam ni, goyang ke depan, yang ni ke kiri, ke kanan, yang ni menari sebagainya, dikhususkan cara mereka. Tiba-tiba jadikan cara yang mereka khaskan itu sebagai keumuman dalam berhujah. Kenapa nak halang orang zikir sambil menari? Menari tak ada kaitan dengan agama, zikir-zikirlah. Kami tak halang orang berzikir dalam tiap-tiap keadaan. Tetapi cara zikrullah, majlis zikir, hadir dalam majlis zikir, kemudian begitu caranya, ini bukan dalam syarak. Ini tidak ada dalam syarak. Hadir dalam majlis zikir, duduk berzikir, semuanya sebut la ilaha illallah, semuanya bersama, kemudian menggunakan cara yang tak diajarkan Rasulullah. Nak tak nak, anda telah kaitkan perkara keumuman tadi dengan syarat, dengan cara yang khusus. Anda telah mengkhususkan cara tersebut, nak mengaku ataupun tidak. Baik. Jadi penghujahan akan berlaku bila? Masalah berlaku dalam penghujahan. Bab amal ni, maklum mula kata, biarlah dia amalkan macam mana sekalipun, biarlah. Okey, biar berlaku amalan macam-macam. Sampai satu masa, manusia ni tak akan dibiar. Dia akan bergaduh juga. Kau betul ke aku betul? Jadi akan jadi penghujahan. Dan akan cari ayat Quran atau hadis. Itu kalau ada keumuman. Kalau tak ada keumuman, seterusnya Quran, sunnah, akan cari kaul ulama. Cari kaul ulama. Akan cari qiyas. Betul? Jadi bila cerita dengan kaul ulama, mereka tak ada ayat Quran, tak ada sunnah, ada kaul ulama. Kaul ulama yang berdasarkan Quran sunnah, okey. Itu kembali kepada sunnah. Ada kaul yang tak ada kait dengan Quran sunnah, yang kita tolaklah. Ni kaul ulama, tak ada dalil. Pandangan ini disebutkan oleh ulama tapi tidak ada dalil. Kita hormatkan ulama kerana ulama mensyarahkan ayat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenakan. Tapi sebahagian ulama tersilap dalam memahami satu benda, jadi tidak ada sumber. Jadi kaul tak ada dalil. Jadi mereka kata apa? Oh, tak hormatkan ulama. Bila pergi pada hadis yang dhaif, kata hadisnya memang ada hadis tapi hadis yang dhaif. Oh, mereka anti hadis dhaif. Jadi mereka bawa hadis apa lagi? Kalau tak jumpa hadis dhaif, kalau ulama pun tak jumpa, mereka jumpa dalam amalan masyarakat. Kita kata ini amalan masyarakat kita, bukan dalil. Oh, mereka anti pada adat masyarakat, al-adah muhakkamah. Semua benda yang berjadi dalil dipaksakan sebagai dalil dan menuduh orang yang iltizam dengan manhaj asas sebagai anti ulama, anti hadis dhaif, anti adat, anti masyarakat, tak tahu bergaul, tak tahu berdakwah. Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab nak berhujah. Pada asalnya disuruh manusia terima amal tanpa hujah, tapi bila nak berhujah kemudian tetap fitrah, akal manusia ni tahu bahawa mana boleh buat satu benda tak ada hujah, mana boleh buat satu benda tak ada sumber. Akal sehat manusia mengatakan begitu, maka wujudlah cara pendalilan yang pelik-pelik. Last kali tak jumpa kat mana-mana, guru saya mimpi. Ada hadis ke jumpa? Tak jumpa hadis, memang tak jumpa sebab dia mimpi. Kata, hey, mana mimpi? Tak sempat tidur tadi. Saya nak tirai. Jumpa secara yaqadzah. Dan macam-macam pendalilan yang diceritakan, semua ini bukan kerana pada asal yang mereka pegang tadi, kerana hanya mempertahankan apa yang step awal yang mereka tergelincir, iaitu tidak mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam beramal dan dalam beriman, dalam percaya padanya. Kita kena beramal, banyak beramal, tapi amalan kita ikut sunnahnya. Jadi kita tidak menuduh mereka tak nak ibadah pada Allah. Kita tak kata mereka tak nak ikut sunnah Rasulullah yang ikut kemudian ni. Orang kemudian sama macam kita ikut, alhamdulillah, ikut mereka lahir ke tempat sana atau budak sana. Jadi caranya macam mana? Kita fahamkan mereka, kembali kepada belajar, tengok betul-betul orang yang berhujah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan dalil, cara pendalilan yang betul. Inilah kerja kita dalam berdakwah. Dan kalau kita tahu mereka salah silap, tetap kita membahagikan. Ada yang alim, yang di kalangan mereka yang sengaja memalsukan fakta, ada yang awam.
Seperti ulama-ulama Syiah, sebagian ulama kata ulama-ulama Syiah yang tahu pemalsuan tersebut dan mereka kekal sengaja memalsukan, ada ulama yang mengkafirkan mereka, tapi orang awam tak dikafirkan. Kenapa? Sebab bila mereka sengaja tak sengaja. Cuma formula itu terlalu umum. Terlalu umum. Kadang-kadang yang dikatakan ulama pun mereka ada tak faham, ada syubhat dan sebagainya. Maka formula umum, kekalkan umum. Untuk takfir secara detail tak boleh. Takfir secara detail mesti ada pihak berkuasa secara khusus, jumpa mereka, fahamkan, ambil keputusan. Jadi kita hanya menyampaikan ilmu. Bab-bab takfir ke bab-bab secara personal itu kembalikan kepada pihak yang berwajib atau yang berautoriti. Jadi kerja kita apa? Kita tidak akan belajar sunnah, tidak akan jadi mentakfirkan. Kita tak akan mentabdi'kan seorang begitu mudah. Tak, dia melalui stesen yang terlalu banyak secara spesifik. Tapi hukum hakam, hukum Allah jelas. Cuma untuk hukumkan pada dia, itu cerita nombor dua. Dia buat macam mana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita mentahdir kepada siapa? Golongan yang buat salah, mengajarkan sunnah, mengajarkan benda yang salah, kemudian memalingkan manusia daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewujudan dia merosakkan masyarakat, mengelirukan. Ketika itu barulah ulama kata orang macam ni perlu ditahdir supaya orang tak terikut dengan dia. Tapi kalau setakat pakcik-pakcik beramal, nak ikut sunnah betul-betul ni, kemudian buat amalan-amalan Nabi tak ajar, makcik-makcik yang mengharapkan kasih pada suami, betul-betul nak ikut sunnah, last sekali baca Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Makcik-makcik semangat masak sedap untuk suami, last sekali baca inna a'tainakal kautsar dengan yang sekali. Janganlah bid'ahkan makcik-makcik itu ahli bid'ah. Ajarkanlah yang betul. Masyarakat kita yang tak tahu banyak, mereka nak beramal dengan sunnah lah, pergi cari ayat Quran, pergi cari baca, amalkan ayat Asmaul Husna dengan berapa banyak amalkan. Semua mereka ni sebenarnya cintakan sunnah, tapi mereka orang awam. Mereka awam. Jadi untuk orang-orang macam ni yang tidak, dia hanya beramal, dipengaruhi, niatnya untuk beramal, jangan memusuhi mereka, tetapi ajarlah, sampaikanlah dengan baik. Sampai dengan baik orang-orang begini supaya mereka kenal dan tahu cara beramal dengan betul. Dakwah kita dakwah yang didasari oleh rahmah. Mesti ada sifat rahmah dan kesiankan orang-orang yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Yang tak solat pun ramai. Yang dah solat salah pun ramai. Dan solat betul tapi tersilap sikit-sikit pun ramai. Dan macam-macam. Dakwah kita memperkenalkan sunnah, mengajarkan sunnah dengan penuh rahmah. Inilah dia cara dakwah ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita cari orang yang salah, ahli bid'ah. Dalam kampung ni ramai ahli bid'ah. Saya nampak sunnah 3 orang je. Ada tak orang cakap yang tu? Kadang-kadang salah juga, kan? Pergi masjid, saya tak nak solat masjid tu, ahli bid'ah semua sekali. 2 orang je ada sunnah kat situ. Jangan sampai macam tu. Kita cerita dengan sunnah. Kita tahu yang mana sunnah betul. Kita ni sebahagian daripada masyarakat kita. Kita meninggalkan, manakala kita mampu mengajarkan, mampu mempengaruhi, mampu mengubah, kita lebih baik duduk bersama dan mengubah. Adik-beradik kita buat bid'ah banyak, jangan tinggalkan mereka. Kita tetap adik-beradik kita. Dalam keadaan mereka ada kesalahan, fahamkanlah, ambil masa, jadikan kesalahan-kesalahan mereka ni sebagai satu ruang untuk kita dapat pahala berdakwah. Tapi janganlah jadi iman syekh pula. Dah dakwah sikit entah ni, orang tanya semua benda jawab. Mari sini, saya Syekhul Islam. Tanya semua tanya. Last sekali cerita macam-macam. Jangan cerita yang kita tahu dan yakin saja. Tahu yang yakin dan cerita dalam bab-bab yang tidak ada, sebaik-baiknya bab-bab yang ijma', mula dengan benda ijma', ada dalil Quran sunnah sebagainya. Tak perlu pergi pada khilaf bolehlah rojokkan, berikan pada temukan dengan ahli ilmu atau sharekan video dan sebagainya. Baik, balik semula daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi tahu bahawa asal dakwah Nabi Rasul-Rasul semua sekali, dakwah manusia kepada beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul masing-masing. Oleh Rasulullah zaman kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita ikut Rasulullah. Jadi kalau ada khilaf-khilaf kemudian tu sebenarnya berada di bawah usul yang sama. Beribadah pada Allah, ikut sunnah Rasulullah. Jadi orang ikut mazhab pun nak ikut sunnah. Jangan kata orang ikut mazhab tak ikut sunnah.
Kita ambil fiqh tarjih pun kerana nak ikut sunnah. Cuma kita mentarjihkan kaul sekian. Kita tak terikat dengan satu mazhab. Kita ambil 4 mazhab, kadang-kadang tarjihkan kaul ni dan kaul ni. Dan tak boleh juga tarjih semua benda. Memang asas tu mesti ada. Sebab tu cara kita mazhab pun kita ikut pada sunnah. Kita mentarjihkan pun kerana sunnah Nabi SAW. Oleh kerana masalah furu', kita kena terima bahawa masalah furu' memang ada perbezaan pandangan. Dan kadang-kadang kita sebagai orang awam tak mampu mentarjihkan. Bukan kadang-kadang, banyak kadang. Tak ada kadang, banyak keadaan kita tak mampu mentarjihkan. Jadi macam mana? Sebelum pada fiqh tarjih, fahamkanlah fiqh mazhab tu betul. Hafal dulu cara solat dulu macam mana, dengan sebetul-betulnya dah tahu solat semua sekali, barulah kita pergi detail lagi, betulkan satu-satu. Jangan pula orang masuk Islam, stop, kamu masuk Islam bagus, start belajar hadis berkaitan dengan Fatihah, kemudian baca Fatihah je hari, tak payah solat. Sebab kamu tak tahu dalil lagi. Mana boleh macam tu? Masuk, ikut je. Ikut, solat sekali. Ikut. Dia ikutlah taklid. Taklid itu adalah satu perkara yang penting untuk mengajarkan agama. Kemudian baru pendalilan, diberikan dalil. Makin lama makin faham. Oh, selama ni kita ikut tapi tak faham. Rupanya semua benda ada dalil. Rupanya kita ikut rukun Islam, rukun iman, kita hafal sebab lagu atau sebab tadika. Kat tadika atau kat sekolah dulu. Dah belajar sekarang, oh ada dalilnya rupanya. Patutlah jadi rukun Islam, patut jadi rukun iman. Patutlah jadi wajib, patutlah jadi sunat. Kalau kita belajar, kita akan makin memahami. Namun cara beramal mesti bermula dengan sunnah. Di balik semula, kita memang ikut Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala gerak-geri kita. Hukum halal haram pun kerana Al-Quran dan As-Sunnah. Semua mazhab cuba nak mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah cara yang betul. Baik, kesemua para Nabi menyeru ke arah tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya daripada awal sehingga akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhab yaumin azim. Ini rasul pertama, Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam rasul pertama. Kalau kita ambil pandangan yang mengatakan bahawa seorang rasul adalah apa beza Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul dulu dapat wahyu dan dulu berdakwah. Tetapi Rasul berdakwah kepada kaum yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dah syirikkan Allah, kufurkan Allah. Manakala Nabi, kaum yang berdakwah kepada orang Islam, sesama orang Islam. Yang orang Islam mungkin menyeleweng, mungkin buat perkara yang salah. Nabi-nabi berdakwah, diutuskan pada kaum Islam tertentu, mungkin atas sebab yang Allah SWT kehendaki. Jadi dengan takrifan tersebut, Rasul adalah yang berdakwah kepada kaum ahli syirik dan kufur, maka Nuh adalah Rasul pertama. Sebab apa? Pada zaman Nabi Adam tidak ada berlaku dosa syirik. Yang berlaku dosa bunuh ada, dosa hasad ada, dosa lain ada, sesat. Qabil ataupun Habil semuanya Islam. Mereka adalah di kalangan orang Islam yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik hanya berlaku pada zaman sebelum Nabi Nuh AS. Kemudian diutuskan Nuh untuk kembalikan mereka kepada agama Islam, agama Tauhid. Jadi kita katakan bahawa Rasul pertama adalah Nuh AS. Kalau kita berpegang kepada takrif tersebut. Tapi kalau ada orang pegang bahawa Nabi dan Rasul adalah sama, ada kaul kata Nabi adalah Rasul, Rasul adalah Nabi, maka Nabi pertama adalah Nabi Adam, Rasul pertama adalah Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan macam takrifan itu menjadikan kita letakkan Nabi Rasul. Kenapa ditarjihkan Nuh? Sebab ketika dalam hadis syafaah, kita pergi jumpa Nabi Nuh ketika di mahsyar, bukan kita, di kalangan manusia ada yang pergi jumpa Nabi Nuh AS, minta untuk dipercepatkan hisab. Dikatakan kepada Nuh, ya Nuh anta awwalur rusul, wahai Nuh, kamu adalah Rasul yang pertama. Lafaz itu yang mentarjihkan kaul bahawa antara kaul bahawa Nuh adalah Rasul pertama. Sebab tu dikatakan Nuh Rasul pertama, bukan menafikan kenabian yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Manakala Nabi Idris alaihissalam, kedudukan Idris sebagai Nabi yang kedua, tidak ada dalil secara spesifik. Nama Nabi Idris diletakkan lepas Nabi Adam alaihissalam, ada pada sumber ahli kitab dan juga ada sebab disebutkan dalam ahli sejarah, kepada ahli sejarah
disebutkan Idris yang kedua, namun tidak ada dalil secara jelas. Rajahnya Nabi Idris salam menurut kata Imam Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menterjemahkan Nabi Idris adalah sebahagian daripada Nabi Bani Israel. Sebahagian daripada Nabi Bani Israel, maka lepas Adam terus Nuh. Namun untuk hafal tak ada masalah, hafalah susunan apa yang macam ni. Jangan pula lepas ni nak tukar lagu Adam, Nuh, ada orang tak hafal jadinya. Kekalkan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Untuk hafal tu mudah. Perbincangan ilmiah begini cuma kita tahu kenapa Idris, kenapa bincang Adam dengan Nuh je, tak ada Idris. Ya, sebab Nabi Idris nak kata Nabi Idris Nabi kedua, atau segi tempoh masanya berada antara Nuh dengan Adam, ataupun Idris ini salah seorang daripada anak Adam sebagainya. Tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada yang jelas. Yang tahu ada Nabi, seorang Nabi dan Rasul bernama Idris di kalangan umat manusia, dan itu jelas clear. Cuma kedudukan Idris waktunya bila itu tidak disebutkan secara jelas. Sebab kisah Idris tak disebutkan secara detail. Maka kita beriman dengan adanya Idris AS, seorang Nabi, seorang Rasul di kalangan Mursalin, di kalangan Rasul-Rasul, namun tempatnya tak dapat dipastikan. Jadi yang kita yakin, kenapa Nuh ni yang pertama? Sebab dalam hadis syafa'ah disebutkan Nuh adalah Rasul pertama. Dan macam mana cara, kan kembali kepada pentarifan tadi. Baik. Jadi Nuh tatkala diutuskan Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Ini sebelum tu. Dulu kan ada cerita Nabi, dia kata kaum muda, kaum Nabi 23, ada Nabi 25. Kaum Nabi 25 ni golongan tua, golongan muda kata Nabi 23. Rasul 25, Rasul 23. Sebab apa? Sebab Adam Idris tak sebut, dia sebut daripada Nuh. Itu istilah orang kita panggil lah. Mana ada kata 23, sama je. Semua kata semua tu Nabi dah Rasul. Cuma pentarifan itu yang berbeza. Apa yang Allah sebut kita beriman dengannya. Cuma kata Nabi 23, Nabi 25, itu hanya istilah orang tua-tua lah. Sebab dia orang kata kalau mula dengan Nuh, jadi dua kita tolak, Adam dengan Idris, bukan Rasul. Kan? Jadi dengan pemahaman begitu, mereka kata Nabi 23, Nabi 25, Rasul 23, Rasul 25. Itu hanya istilah masyarakat kita. Hakikatnya semua beriman, kita beriman dengan kesemua nama tersebut adalah di kalangan nabi-nabi. Cuma khilaf pada kedudukan takrifan tadi menyebabkan Adam kita confirm sebelum Nabi Nuh. Berdiri dia katakan Nuh ni Rasul pertama, kita katakan Adam AS tetap manusia yang mulia, Nabi yang pertama, manusia pertama, ada syariat sendiri dan sebagainya. Cuma kenapa tak dinamakan sebagai Rasul? Kerana Nabi Adam tak bertemu dengan golongan kafir pada Allah. Jadi Nabi Adam ada anak-anak, semua ikut perintah Allah SWT. Mereka ingkar pada Allah pada bab tertentu ataupun buat dosa tertentu, tapi tidak mencapai level orang yang kufur pada Allah. Berbanding Nabi Nuh, pergi jumpa dengan kaum yang dah kafir pada Allah, ingkari ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, ingkari Rasul, tutup telinga, berbeza. Berkadar, sebab itulah berbeza antara cabaran yang terima oleh Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab itulah Rasul itu kedudukan mereka mulia, kerana bila dakwah dengan kaum kafir, cabaran itu lebih besar berbanding dengan dakwah orang yang sedia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berlaku penyelewengan dalam pengamalan. Jadi bila diutuskan Nuh kepada kaum dia, faqal, maka dia terus berkata. Fa tu ditakib, maksudnya perkara pertama yang dikatakan pada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang selayaknya untuk kalian kecuali Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku takutkan ke atas kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Di sini mengisyaratkan bahawa mereka masih mengenal Allah secara fitrah mereka, namun mereka ni tetap kafir. Sebab tu Nabi Nuh terus ajak mereka sembah Allah sahaja, jangan sembah yang lain. Aku takut kamu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengisyaratkan bahawa usul agama itu yang mereka ingkari itu sebenarnya ada dalam pengetahuan mereka, tapi mereka ingkar dan berpaling daripadanya. Jadi kaum kafir tak semestinya mereka ni tak kenal Tuhan. Ada yang tak kenal Tuhan langsung, tak kenal nama Allah langsung, ada tapi untuk mengiktiraf
bahawa Tuhan yang mereka ni sebagai makhluk, ada Tuhan sebagainya adalah perkara fitrah yang ada dari diri manusia, dan Tuhan itu Maha Esa sebagainya adalah perkara fitrah yang ada dalam diri manusia. Maka dakwah kita, dakwah cara yang betul adalah ajak mereka berdakwah, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dakwah tu ada yang ikut, ada yang masih nak kekal, dan bila dakwah lagi kita akan jumpa ada yang ingkari kewujudan Allah. Bila ada ingkari, baru kita berdakwah dengan mereka untuk mengisbatkan kewujudan Allah. Namun dakwah asal mengajak manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hanya percaya Allah wujud belum jadi ahli tauhid. Sebab tu kalau katalah percaya Allah wujud, Allah berkuasa, Allah mencipta ni, itu atau kita nak istilahkan sebagai tauhid ar-rububiyah, mereka isbatkan tauhid ar-rububiyah belum menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Kenapa? Sebab kaum musyrikin pun mengisbatkan rububiyah, Yahudi pun mengisbatkan rububiyah, kaum Nasara pun mengisbatkan rububiyah. Namun masalah mereka tidak mengesakan Allah dalam ibadah, dalam amalan. Itulah yang membezakan antara orang Islam dengan orang musyrikin dan juga dengan orang kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum musyrikin walaupun mereka ada nama anak mereka Abdullah, tapi sebenarnya mereka ada anak-anak lain nama Abdul Syams lah, Abdul Uzza dan sebagainya. Jadi mereka tidak mentauhidkan Allah. Bila orang Islam Abdullah, tak ada Abdul yang lain, hanya Abdullah. Kalau Abdul Ghani, Allah juga. Nah, kata Abdul Ghafur, Allah je. Itu nama Allah semua. Semua itu nama Allah. Tidak, manusia tidak jadi hamba kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullah. Maka seruan pertama yang mereka katakan adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Tolong letakkan situ tiga seruan yang dikatakan sebagai tiga usul dakwah. Tiga usul dakwah. Pertama, al-uluhiyah. Pada kalimah u'budullah atau ya qaumi i'budullah, sembahlah Allah. Ini namanya usul pertama, al-ilahiyah atau al-uluhiyah. Memperkenalkan manusia kepada Tuhan dan mengajak mereka beribadah pada Tuhan. Dalam ilahiyah ni berkaitan dengan tauhid lah. Mana ada nafi dan isbat dalam tu. I'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. I'budullah tu isbat, ma lakum min ilahin ghairuh nafi, menafikan Tuhan yang lain. Itu part al-ilahiyah. Inni, sesungguhnya aku, ini part yang kedua, dinamakan sebagai an-nubuwah, kenabian. Mengisbatkan, bila Nuh kata inni akhafu alaikum azab yaumin azim, Nuh mengisyaratkan dirinya sebagai seorang rasul. Jadi usul yang kedua, beritahu, ajarkan tentang kenabian. Iaitu hidup ni kena sembah Tuhan. Nak sembah Tuhan ikut siapa? Ikut Nabi. Akhafu alaikum azab yaumin azim. Azab yaumin azim berkaitan dengan al-ma'ad atau hari kiamat. Al-ma'ad, tempat kembali manusia, iaitu selepas berita selepas kematian atau peristiwa-peristiwa selepas kematian. Yaumin azim. Jadi dalam berdakwah mesti ada tiga usul ni dalam ungkapan kita: al-ilahiyah, an-nubuwah dan al-ma'an atau al-uluhiyah. Uluhiyah boleh, ilahiyah boleh. Tiga ni adalah usul dalam berdakwah. Dari tiga usul ni wujudnya rukun iman. Rukun iman. Jadi kalau dah faham tiga usul ni, kita tambahkan lagi tiga rukun iman yang lain. Allah, Nabi dan hari kiamat. Maka di antara antara Allah, kita dengan Allah dan hubungan dengan Nabi, itu maksudnya malaikat dan sebagainya. Antara Nabi Rasul, malaikat. Antara Allah dengan Nabi dikirimkan Alkitab, beriman dengan Alkitab. Antara Allah dan hari kiamat, perbincangan Allah hari kiamat, ada berkaitan dengan apa? Berlakunya qada dan qadar. Allah yang menetapkan kadar kat dunia ini, balasannya hari kiamat. Allah, walaupun Allah tetapkan kita miskin kat dunia,
lahir di keluarga miskin, membesar di keadaan miskin, meninggal di keadaan miskin, jangan komplain. Sebab Allah hisab kita sikit. Kita golongan yang tak banyak dihisab nikmatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat banyak, thumma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat Allah tanya, dari mana kamu dapat, dan macam mana cara kamu dapat. Jadi berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu soalan tu bukan senang lepas. Satu soalan bukan senang lepas. Bila Allah kurangkan nikmat kita kat dunia, di situ lihat kepada hikmah akhirat, kita akan tenang dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang lahir dalam keadaan cacat, meninggal masih lagi cacat, tak sembuh, berterima kasih pada Allah, satu anggota tak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lahir keadaan buta, hidup dalam keadaan tidak melihat, meninggal tak melihat, selamat dia dosa mata. Kita berapa banyak sebab mata kita buat dosa? Satu-satu kena jawab. Jadi, bila melihat kepada hari kiamat, tiga ni kita tekankan untuk berdakwah, kita akan manusia percaya pada tiga ni betul-betul, kita boleh fahamkan dia makna qada qadar, sabar dengan qada qadar, redha dengan qada qadar dan sebagainya. Kenal tentang kenapa nak solat macam tu? Kan benda baik. Rasul kan Rasul memanglah kita nak ibadah pada Allah, tapi kan Rasul aja cara kita. Kenapa nak ikut Rasul? Kan hari kiamat, kau tak ikut Rasul, Allah tolak, tak dapat pahala. Buat sia-sia, Allah murka. Buat apa? Kan hari kiamat, kita beramal bukan sebab nak puji kat dunia. Ikut puji kat dunia, ikutlah goyang sekali. Kan? Ikut puji kat dunia, tak payahlah cakap satu benda. Ada yang kena tarik tauliah, tak dapat tauliah. Ada yang kena begini dan begitu. Kalau ikut kat dunia, cerita saja. Ikut je lah. Tapi sebab kadang-kadang kita nakkan akhirat. Bukan kita nak menafikan hak-hak orang, tetapi kita nak cerita. Kadang-kadang setengah daripada tempat kena juga sampaikan, setengah daripada tempat kadang-kadang kita perlu sampaikan juga, kerana kita hanya mengharapkan pahala hari akhirat. Pahala hari akhirat. Dari situ ada jawapan. Kalau ada tiga usul ni, dia akan jadi menjawab segala persoalan berkaitan dengan agama. Sebab tu dah nama tiga usul. Namun perlu dilengkapkan dengan usul yang lain. Mendatang rukun iman yang lain untuk melengkapkan kefahaman kita. Bila berkaitan malaikat sebagainya. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam? Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya Allah ciptakan alam ini dengan asbab-asbabnya. Macam cerita tadi, antara asbabnya malaikah, antara asbab adanya asbab kauniyah, asbab syariah, asbab kauniyah berkaitan dengan malaikat, asbab syariah Allah terangkan sekian-sekian. Itu perbincangan detail selepas kita mengenali tiga usul tadi. Okey. Dan semua Nabi Rasul memulakan dakwah mereka dengan tiga usul ini. Sebab itulah tiga usul ni kalau kita belajar dalam bab madhamin dakwah, kita belajar usul dakwah. Usul dakwah ni ada banyak, tapi dalam bab konten, tiga ni letak tinggi sekali, tinggi sekali. Hatta ahli kalam pun sepakat tiga ni pertama sekali. Sebab tu dalam ilmu kalam, tajuk dalam ilmu tauhid, ilmu kalam ni atau dalam ilmu akidah dalam mazhab kalam dibahagikan pada tiga, betul? Al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat. Ilahiyat berkaitan sifat Allah, an-nubuwat berkaitan kerasulan. Kita belajar 4 sifat Nabi SAW dan sebagainya. Kemudian as-sam'iyat ialah satu benda yang kita dengar daripada dalil berkaitan dengan azab kubur dan hari kiamat sebagainya. Dan benda ni disepakati, sama ada ahli sunnah ataupun ahli kalam ke siapakah, semua sepakat bahawa usulnya kembali pada tiga. Kenapa? Sebab inilah dia dakwah Rasul, Nabi Rasul yang pertama. Semua kata a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, dan inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'azim. Ini adalah usul. Kemudian saya nak habiskan satu tajuk ni je. Bukan satu tajuk, sampai pada muka surat 22. Kita baca lagi. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menegakkan tauhid dalam kalangan para hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Gariskan pada ayat ani'budullah wajtanibut taghut, kerana kita tengah bincang bab
seruan Nabi dan Rasul pertama adalah sembah Allah dan jauhi taghut. Inilah seruan mereka. Orang kata tu Nuh. Jadi macam mana nabi lain? Allah kata fi kulli walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Semua umat ini diutuskan seorang rasul yang mana seruan dakwah mereka u'budullah wajtanibut taghut. Tak ada seorang rasul pun kecuali cakap macam tu. Semua ajar benda yang sama. Fi kulli ummah. Tiap-tiap umat, tiap-tiap rasul diutuskan bawa mesej yang sama, an i'budullah wajtanibut taghut. Dari segi ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula, ia melibatkan kehendak Allah yang berbentuk syarak yang didukung dengan wahyu dan kalamnya yang mengumpulkan segala akidah yang benar seperti hukum hakam berkaitan dengan beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan hari kebangkitan semula selepas ini. Ini detail dia. Macam mana sembah pada Allah dan Rasul? Perbahasannya kembali kepada kehendak Allah secara syar'i. Apa yang Allah beritakan pada kita. Ya Allah beritahu kita wajib beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, Rasul, rukun iman yang 6. Asalnya apa? Sebelum cerita rukun iman, kalau orang tak hafal rukun iman, sah tak Islam dia? Sekarang ni kecoh, ada video tak hafal rukun Islam. Ayahanda Rani Kulok kan dia tanya kawan sebelah dia. Dia kena jaga rukun Islam. Ada video kan sekarang kan. Budak-budak famous lah. Ada orang sebelah dia tak ingat rukun Islam. Orang kata, macam mana tu orang Islam tak hafal rukun Islam? Okey, kalau orang Islam tak hafal rukun Islam, sah tak Islam dia? Sah. Tak hafal rukun iman, sah tak dia punya ni? Sah. Asalkan dia sembah Allah dan tak sembah yang lain. Tak syirikkan Allah. Asasnya. Tapi dia kena tahulah sembah Allah macam mana. Sembah Allah, dia kena sembah dari sumber yang betul. Kena beriman dengan rukun iman yang 6. Itu pendetailannya. Bermula sebetulnya Islam ini, agama ini bermula dengan apa? Bermula dengan tauhid yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya Allah yang kita sembah, ikut sunnah Rasulullah. Dalam bab apa? Solat kita, ikut Nabi betul-betul, zakat kita, puasa kita, haji kita. Inilah yang asas. Kemudian pergi pada yang lain, itulah furuk-furuk daripada yang ada. Okey. Tauhid juga merupakan pembuka Al-Quran Azim dan penutupnya. Artinya ayat Quran pertama berkaitan dengan tauhid, ayat Quran terakhir pun berkaitan dengan tauhid. Surah pertama, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, semua tauhid. Dan surah penutup, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini semua berkaitan dengan tauhid. Kemudian kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan pula. Jadi ini dari segi boleh tak nombor tu. Tak nombor. Tuan-tuan nombor sedikit dia. Saya takut masa baru nak susun semua. Saya lupa letakkan nombor. Tapi tuan-tuan tengok balik, letakkan nombor 1, 2, 3. Sebab kalau kita tak letak nombor, nak baca lepas ni susah. Saya tadi sebab saya nak letak nombor masuk ke KL, sampai Pening lah saya letakkan nombor. Tengok kejap kan. Sampai Pening lepas datang-datang dah pukul 3 lebih tadi kan. Subuh bangun kejap, pergi solat, balik semula, tak nak buka mata memang tak nampak dah je. Buka buku, tertidur situ. Abang Rizwan datang tadi pun sambil makan sambil tidur. Sarapan tadi. Tapi Alhamdulillah lepas baru segar. Jadi tak sempat saya nak nomborkan. Biasanya kalau sebelum ni, semua yang sebelum saya akan nomborkan satu-satu supaya kita mudah. Tapi lepas ni insyaAllah kita nomborkan supaya kita tahu poin-poin dalam buku. Kita nak nilai buku kat mana? Buku kita baca, bila kita tandakan berapa poin yang nak sampaikan oleh penulis. Bila kita mampu begitu, dari situ dah berlakunya ringkasan. Kena ringkaskan buku, jangan sampai poin penting poin penting itu hilang. Jadi daripada poin yang umum tadi, kita boleh ringkaskan, penting poin ni ada. Jadi ringkasnya macam ni. Begitulah cara ulama dan juga orang-orang yang ringkaskan satu buku. Jadi kita poin itu sebenarnya penting. Cuma oleh kerana faktor masa kita, saya tak nak lebih pada 12.30. Tuan-tuan pun nak rehat, saya pun nak check out hotel dan sebagainya. Jadi 12.30 kita sebab ni. Jadi kita ambil masa letak nombor tu lepas ni insyaAllah. Kita habiskan dulu. Bab kelebihan pula, kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan pula.
Mula bab konten, lepas tu bab berkaitan dengan seruan Nabi Rasul yang pertama, kemudian isi kandungan dalam Quran, isi kandungan Quran pertama dan terakhir. Sekarang berkaitan dengan keperluan manusia kepada tauhid. Kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan pula ialah Allah Azza wa Jal memerintahkan setiap orang mukallaf supaya mempelajarinya. Dia sendiri memuji ahli tauhid dan orang yang bertawasul kepada Allah dengan tauhid dan menjanjikan balasan yang besar kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum." Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan semua orang belajar tauhid. Kat mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah tak kata dalam ayat ni kul la ilaha illallah. Kul la ilaha illallah itu pada hadis. Yang cerita dalam khas bab kul la. Tapi perintah Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bab la ilaha illallah ni tauhid. Dia macam mana kita nak merealisasikan tauhid? Mula dengan belajar. Fa'lam. Belajarlah. Tuntutlah ilmu berkaitan la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita memang sembah Allah. Tapi macam mana cara kita yakin dan kekal di atas agama ini? Sembah Allah dengan ilmu. Itu dengan dalil. Bila ada dalil, kita tak goyang. Ikut satu benda tak ada dalil, goyang. Bukan main cerita tauhid tiga. Orang tanya, mana dalil? Kata ikut sunnah. Kan? Goyang tak? Goyang. Tapi kan ada dalil. Kan? Orang tanya, mana dalil? Alhamdulillahirabbil alamin, rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, asma' wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Malikin nas, salah satu nama Allah, nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, uluhiyah. Ada dalil tak? Ada dalil. Qul huwallahu ahad, rububiyah. Allahus samad, uluhiyah. Allah tempat bergantung, tempat meminta dan berdoa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat. Ada dalil tak? Ada dalil. Qul a'udzu birabbil falaq, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu berkaitan dengan al-uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbil falaq juga berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita jawab? Boleh. Sebab tu bila ada dalil tak goyang. Orang nak tanya apa sekalipun, mana ada dalil? Baca sikit ayat lain. Tu je ke? Baca kan dah. Malah saya ada satu, saya hilang mushaf saya. Masa saya belajar dulu, berapa juzuk saya jumpa rububiyah, uluhiyah, sebab situ saya fokus. Ada satu Quran saya ni, saya hanya letakkan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, satu Quran. Tak sampai satu Quran, saya sempat berapa juzuk. Lepas tu hilang mushaf. Rajin sangat baca kot. Sampai mana letak tahu. Ada tandakan. Ada Quran yang saya letakkan uluhiyah, nubuwah wal ma'an. Saya tandakan uluhiyah, nubuwah wal ma'an. Saja kita nak tengokkan dalil. Sehingga saya kata memang tak lari dah. Inilah dia hak. Cara pembahagian yang berdasarkan pada dalil, dan kita akan berterima kasih kepada ulama yang mudahkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin dengan kalimah rububiyah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai ayat asma dengan asma wa sifat. Pengkategorian tadi memudahkan kita untuk memahami dalil. Kenapa? Sebab tauhid ahli-sunnah mereka hanya ambil daripada dalil. Maka caranya permudahkan, berikan tajuk supaya kita mudah untuk cek dan semak. Ilmu yang datang kemudian bukan menambah benda baru, tapi memudahkan untuk kita rujuk kepada dalil. Semua ilmu yang ada dalam syariat bukan buat benda baru, tetapi memudahkan. Walaupun ada perkataan baru, ar-rububiyah, ada perkataan an-nubuwah, ada al-uluhiyah, ilahiyah, ada asbab kauniyah, asbab syariah, macam-macam istilah ni hanya pengistilahan, tapi isi kandungannya daripada dalil. Baik. Kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini berkaitan dengan kewajipan mempelajari tauhid. Baik, itu saya gariskan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalimah liya'budullah, wa ma umiru illa liya'budullah, itu dalil kita wajib belajar
untuk beribadah pada belajar tauhid. Itu mereka tak diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah. Ibadah ini perlu kepada wa ma umiru, dan mereka tak diperintahkan, perlu kepada dalil yang memerintahkan supaya kita kenal Allah dan cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insya-Allah. Ini perbincangan berkaitan dengan kelebihan ilmu tauhid. Okey. Jadi kita nomborkan. Ada masa sikit, kita bagi nombor. Pertama, letakkan nombor bahawa ilmu tauhid ini, kelebihan ilmu tauhid kat mana? Pertama dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Itu pertama. Persoalan muka surat 19. Muka 19 tu balik semula pada awal, kelebihan ilmu tauhid. Jadi poin pertama, dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Tauhid bahaskan tentang Rabbul Alamin. Jadi ilmu ni ilmu yang mulia kerana persoalannya berkaitan dengan Rabbul Alamin. Ini poin pertama. Sebetulnya kelebihan ilmu tauhid. Saya selalu tengok status Dr. Syamsul Rahman, kan, Profesor Syak, kan. Saya kali pertama jumpa kali pertama saya kenal Dr. Prof Syamsul Rahman, Dr. Syamsul Rahman ni, Dr. Syak ni, ada kawan saya dia kenalkan. Doktor ni doktor tahi, dia kata. Dia kena marah ni, kenapa kasar sangat? Tak Ustaz, dia memang pakar tahi. Pakar tentang najis, betul? Tentang najis. Ilmu tu hebat dah, tapi tajuk dia tu dia punya bahan kajian tu tahi lah, kan? Sebab tu saya ingat, saya minta maaf doktor-doktor. Ini cerita sebagian syekh kata apa kadang-kadang yang belajar agama ni dapat tawaran pergi medik. Ni di Madinah ramai lah, ramai. Dulu tak bukan Madinah. Lepas tu bila belajar medik ni orang anggap bijak. Kalau belajar agama ni yang low class lah, yang dah yang dah terceceh kan semua ni masuk kelas. Lepas tu doktor lah, saya lupa syekh yang sebut, tapi dalam kelas lah. Saya tak ingat kalam syekh mana satu. Saya ingat muka beliau, saya tak ingat nama. Jadi doktor cakap apa? Kalau orang tanya, nak tahu satu bidang tu mulia tak mulia, tengok tajuk dia. Kata, ilmu agama, tajuk dia hafal kalamullah, kalam Rasulullah, ceritanya tentang Allah. Dia kata, kalau orang pergi belajar semua sekali bidang-bidang ni, kadang-kadang yang kaji tentang najis, tajuknya kalam, semua kalam manusia. Jadi dia kata, kamu kena bangga. Dia nak bagi semangat lah. Tapi kalam ni tak ada sebut umum. Doktor marah nanti. kita tak. Tapi kita tak tahu. Itu salah satu daripada yang membezakan antara tajuk. Tajuk itu. Surah Al-Ikhlas dengan surah Tabbat Sejada Abi Lahabi wa Tab. Mana lebih afdal? Kalamullah. Sama-sama kalamullah. Adakah kalamullah lebih daripada kalamullah yang lain? Dari segi kalamullah sama. Semua Quran ni sama kalamullah. Tapi dari segi konten dan tajuknya, Qul huwallahu ahad berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tabbat Sejadah Abi Lahab wa Tab berkaitan Abu Lahab. Jauh bezalah kedudukan dari segi konten isi kandungan surah tersebut. Ilmu tauhid semua ilmu mulia, ilmu kedoktoran mulia, ilmu kaji tentang virus pun mulia, tentang najis pun mulia, ilmu kaji tentang apa sekali. Ilmu lebih mulia daripada jahil. Dan ada kebaikan manfaatnya, tapi kalau bicarakan tentang konten dan tajuknya, sudah tentu ilmu akidah tajuknya utama. Macam ilmu Quran, ilmu syarak semua mulia. Sebab tu ilmu Quran kaji tentang Al-Quranul Karim. Sampai orang kata, Ustaz sama je bab ni. Semua ilmu cerita tentang hukum Allah. Yalah. Sebab tu dia penghujungnya ilmu agama. Ilmu agama ni berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Baik. Cuma yang ni berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gariskan letakkan nombor 2, ia merupakan dakwah ke semua para rasul. Semua nabi dakwah benda yang sama. Itu poin yang kedua yang ingin disampaikan. Poin yang ketiga, saya tambah sikit daripada apa dicatat situ. Nombor 3, dia tulis itu, ke semua para nabi menyeru ke arah tauhid dan ikhlaskan ibadah kepadanya daripada awal sehingga akhir. Betul lah, tak tambah, betul lah. Ada kalimah awal.
seruan pertama Nabi dan Rasul dan sampai akhir adalah tauhid. Itu nombor 3. Nombor keempat, Allah tak utuskan Rasul ataupun semua kaum diutuskan Rasul dan Rasul itu bawa seruan yang sama. Itu yang nombor 4. Nombor 5, dari segi yang dibahaskan dalam tauhid pula melibatkan kehendak Allah berbentuk syarak. Itu garis berbentuk syarak yang didukung dengan wahyu. Ini ilmu tauhid. Apa yang Allah beritahu, apa yang Allah nak beritahu pada kita melalui wahyu. Itu yang kita kaji dalam ilmu tauhid. Kelima dah. Yang keenam, kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan. Itu yang keenam. Keperluan. Sebab itulah Allah wajibkan. Bila sangat perlu satu benda, Allah wajibkan. Jadi dari segi ilmu tauhid, Allah wajibkan belajar sebab dia sangat perlu. Itu mana ada 6 perkara 6 poin utama yang diketerangkan oleh penulis di sini. Baik, insya-Allah kita akan muka 22 ni kita sambung tajuk pembawa ilmu tauhid. Kita sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah kita akan datang insyaAllah. Kita buka pada soalan kejap sebelum kita tutup insyaAllah. Silakan Ustaz. Okey. Ar-rububiyah al-uluhiyah atau al-ilahiyah, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tak, itu bukan nombor 2. Itu 1. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. 1 poin. Poin yang kedua, inni. Itu saja. Ataupun inni akhafu alaikum, bolehlah. Itu poin nombor 2. Supaya nampak panjang sikit. Ini je pendek Ustaz. Nak fokus je pada ini, aku ni. Mana Rasul, seorang Rasul. Adzab yaumin azim, ini berkaitan dengan hari akhirat atau keseluruhannya. Al-ma'ad. Jadi manusia ni buat sesuatu kerana apa? Asasnya, tujuannya apa? Caranya macam mana dan apa dia nak. Apa yang dia visi, misi dan juga objektif. Inilah kerja yang semua orang buat benda mesti ada dia punya dasar, visi dia dan cara nak buat dia, misi dia dan apakah objektif yang nak dicapai. Visi, misi dan objektif. Sebab itulah berkaitan dengan 3 perkara sebagai asas kepada pemahaman kita berkaitan tauhid. Malakum min ilahin ghairuh. Okey, dia ada dalam bab tauhid ada 2 rukun kan? Nafi dan isbat. Takkan nama tauhid kecuali 2 rukun. Iaitu mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan juga menafikan Tuhan yang lain. Takkan nama tauhid kecuali ada 2. Berarti nama rukun. Berarti kita ayat ni ayat tauhid. Ia kena berdua kena sain sebab ada menafikan dan mengisbatkan. Allah kata wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kufur dengan tagut, beriman dengan Allah. Ni ayat tauhid. Bila kata ayat tauhid je, ayat tauhid dia akan wujudnya 2 rukun tadi, mengisbatkan ibadah pada Allah dan menafikan Tuhan yang lain. Betul, kalau kita nak kaji balik ni ayat tauhid tak tauhid? Ayat tauhid dia mesti mengandungi dua rukun tadi. Nanti detailnya orang kata ni ayat tauhid, tu rububiyah, tu pecahan daripada tauhid ar-rububiyah. Ada rububiyah, ada bukan uluhiyah dan sebagainya. Baik, insya-Allah. Kalau tauhid silakan. Tak apa. Usul akidah ya. Kaitan furu' akidah. Okey. Persoalan tentang syurga yang Nabi Adam duduk dulu. Ya. Adakah syurga yang akan kita masuk? Betul. Betul tak? Betul. Sebab
kita yakin syurga, jannah tu jannah. Tapi oleh kerana perkataan jannah tu boleh bawa makna syurga, jangan boleh maksud satu tempat kebun dan sebagainya atau tempat khusus. Jadi mereka berlaku khilaf di kalangan ulama tafsir, syurga yang Adam diciptakan padanya, adakah syurga yang akan kita kembali padanya, atau syurga yang khas Allah ciptakan yang kita tak tahu tempat dan sifatnya. Kenapa? Sebab sifat syurga Allah beritahu siapa dah masuk syurga tak akan keluar darinya. Tapi syurga yang cerita bersama Adam tu, iblis pun turun daripada syurga, Adam dan Hawa pun turun daripada syurga. Oleh kerana mereka tak kekal, sifat syurga ni siapa masuk kekal selama-lamanya. Oleh kerana mereka tidak kekal, jadi berlaku khilaf. Adakah syurga tu syurga lain atau syurga yang sama? Namun bagi yang kata sama, untuk kes 3 orang ni dikecualikan, Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan. Ayat ni ayat pengecualian. Jadi secara umum akan kekal siapa beramal. 3 ni pengecualian dengan sebab yang Allah beritahu pada sebelum kejadian manusia. Jadi, kalau yang nak tengok pada syurga masih kekal, syurga masih kekal, khalidina fiha, dia akan kata mungkin syurga lain. Yang kita tak apalah, furu'. Tak menafikan syurga, tak menafikan kisah, cuma syurga yang tu syurga yang mana berlaku khilaf. Kenapa benda ni cakap furu'? Salaf tak bincang benda ni. Tajuk ni orang cerita kemudian, ulama tafsir kemudian ceritakan. Zaman salafus salih tak ceritakan benda tu, dan maka tak berlaku ijma' padanya tentang syurga tu, tak ada perbincangan. Maka kita bab-bab ni boleh namakan sebagai furu'. Walaupun saya cenderung untuk dalam bab akidah ni tak ada furu'. Kata bab akidah tidak ada furu' untuk tutup pintu kepada orang yang mengatakan ibadah ni ada furu' yang disamakan dengan bab fiqh. Tapi sebenarnya kalau orang kata bab furu' pun saya tak allergic. Ni bab furu' akidah. Saya tak akan bermusuh dengan ustaz-ustaz kata akidah ada furu'. Tak, saya pun tahu. Hanya istilah yang berbeza. Selagi mereka tak kata akidah ni boleh kita kias-kias dengan ikut kepala, kita terimalah. Tapi kalau jadikan akidah ada furu', artinya boleh benda furu', cakap benda tak ada dalil, cakap benda semua sekali, kemudian isbatkan satu benda yang ataupun menafikan satu benda yang dah berlaku ijma', itu kan furu', itu dah tolak usul. Tapi kalau kita kata masalah furu' ni masalah yang tak dibincangkan oleh salafus salih, betul lah. Atau dibincangkan oleh salafus salih tapi tak berlaku ijma' padanya, seperti tauhid 3, pengistilahan, isi kandungannya sama, itu usul. Jangan pula sembah selain Allah ataupun ada nabi lain ke, atau tak payah ikut nabi ke, ini semua usul. Atau tak percaya pada hari kiamat, syurga ni tak kekal, atau syurga neraka ni hanyalah metafora, ini semua ahli bid'ah, kita tak terima. Cuma pengistilahan, saya betul ke uluhiyah an-nubuwah wal ma'ad, tak pernah dengar pun benda ni, tak apalah, tak nak terima tak apa, hanya diringkaskan tajuk untuk mudahkan faham. Nak guna ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat, silakan. Nak guna rukun iman, usul rukun iman 6 saja, saya tak terima 3 ni, tak apalah, asalkan jangan tolak. Jangan tolak, sebab benda ni pengistilahan untuk memudahkan saja. Cuma kalau tolak benda yang dah dimudahkan, aniaya diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Orang dah mudahkan, kita tak nak terima. Jadi kaji-kaji pun jumpa benda sama juga. Kaji-kaji pun akan jumpa benda yang sama. Betul, benda yang ulama dah mudahkan, kita berterima kasih padanya. Sebab tu dalam, sama juga dalam orang belajar fiqh sunnah, tak nak ikut mazhab, ada yang tak nak ikut mazhab langsung, menyusahkan diri sendiri. Penghujungnya tak nak amal susah. Saya nak ikut fiqh tarjih, saya nak ikut yang paling rajih. Dia ingat semua masalah ni khilaf. Memanglah bab khilaf akan ditarjihkan. Ada bab-bab yang dah sepakat tak masuk fiqh tarjih. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqsid karangan Ibn Rushd hanya bawakan masalah khilaf dan sebab khilaf. Berapa banyak benda yang tak khilaf yang ada dalam solat contoh. Habis nak amal macam mana? Betul, ada orang dia hanya pandai khilaf, bila suruh beramal tak tahu. Zikir ni bid'ah, sahihnya mana? Dia terdiam, tak boleh jawab. Zikir ni bid'ah, tak boleh, sahihnya mana? Sebab tu kita kena, saya bukan
Apa yang kewujudan orang-orang begini kadang-kadang menjadi hujah ke atas golongan yang bencikan atau tak suka dakwah salaf, menyerang bahawa golongan salaf ni tak amalkan sunnah. Padahal sebenarnya kita kena ikut step yang betul. Step betul. Bila kita belajar zikir umum, zikir khusus, kena faham betul-betul. Bila dia katakan tak ada zikir secara khusus, bukan bererti tinggalkan zikir. Bila kita kata pergi ke tawaf, tak ada zikir khusus kecuali 3 benda. Bismillah, Allahu Akbar, dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kita kata. Bukan bererti tempat kosong tu borak. Bila kita kata tak sabit zikir sekian selepas solat, bukan tak ada zikir yang sahih. Ada yang sahih. Bukan bererti dah habis yang sahih, tak zikir. Tak, dah habis yang sabit daripada Nabi SAW. Ada masa kosong, duduk dah baca Quran ke, banyak ke tasbih ke sebagainya. Dia kembali pada umum. Habis yang khusus, pergi pada umum. Nak masuk pasar, hadis berkaitan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa masuk pasar. Betul? Doa masuk pasar. Hadis sahih ke tak sahih? Khilaf. Ada kata sahih, ada kata tidak sahih. Malah saya cenderung kepada tidak sahih. Tetapi saya berpandangan bahawa hadis ni, zikir ni sabit dalam nas yang banyak. Mengamalkan zikir ini dalam bentuk keumuman. Bukan kerana hadis tadi, tapi kerana salah satu daripada keumuman yang ada, kita pilih lafaz yang ada dalam hadis yang dhaif untuk diamalkan berbanding dengan lafaz yang umum yang lain. Bagi saya tak ada masalah. Yang kata, Ustaz ajar doa tu juga cakap dhaif. Ya, sebab yang saya pegang, kalau benda tempat yang umum, kita tahu Nabi berzikir pada semua tempat. Cuma kita tahu tempat mana. Sebab tu bila berlaku adanya lafaz yang disebutkan dalam hadis dhaif, hadis dhaif, tapi ada usul syarak yang benar sebagainya. Ada ulama kata, jadi dia tak sabit hadis yang khusus, zikir yang khusus, dia pergi pada zikir yang umum. Bacalah apa sekalipun. Nak pilih apa sekalipun, yang mana satu? Kata Imam Ahmad, lebih baik ambil yang ada kat hadis dhaif daripada yang tak ada dalil langsung. Tapi dengan kefahaman bahawa ia bukan dalil, bukanlah doa yang khusus yang sabit. Tapi hanya salah satu daripada keumuman yang ada. Jadi nak masuk pasar, bagi siapa kata tak sahih, baca apa? Baca dah apa-apa. Antaranya doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla udall au azilla uzal au azlima au uzlam au ajla au jujhal alayya. Doa secara umum, keluar rumah dan pergi ke mana-mana sekalipun. Atau takut kena aniaya, takut orang kena apa-apa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bid'ah tak? Mana bid'ah? Bukan kita khususkan. Ya? Apa yang kita fikir hajat kita, kita pergi kat satu tempat takut. Takut ini macam pelik sini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan pandang sebelah, tak ada dalil. Tak apalah keumuman. Dia takutkan bahaya. Dia baca doa yang umum, zikrullah yang umum, jangan kata bid'ah. Dia tidak mengkhususkan, dia hanya beramal dengan keumuman. Boleh tak? Boleh. Dan itulah yang wujud dalam kita tengok sekarang al-hadis bid'ah sekarang. Tengok Ibnu Taimiyah amalkan dalil sikit, amal sekian dan sekian, dia pun tak ada dalil. Tak, beramal dengan keumuman bukanlah satu benda yang syarak larang. Kita bila khususkan satu benda tanpa dalil, itu yang dilarang. Kalau tidak mengkhususkan, mengamalkan suatu amalan yang ada dalil dhaif tetapi terkandung dalam keumuman dan diamalkan kerana keumuman dalil, keumuman zikrullah sebagainya, ini diamalkan oleh sebagian ulama. Sebab tu perlu lebih detail dalam satu bab. Kalau jumpa ulama buat, mesti ada sandarannya. Sebab itulah last kali sebagai penutup, kita tutup dulu. Kita dah habis ini. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan amalan-amalan ni, kita akan temukan pertama, kita prinsip kita jelas, hanya beramal dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Selain Nabi tidak ada yang mensyariatkan. Clear? Clear. Inilah kita pegang. Belajar, kita akan temukan ada ulama ajarkan satu amalan yang tak sabit daripada hadis yang marfu' daripada Nabi SAW. Ada tak?
Prinsip dah jelas lah. Tapi bila kita belajar, akan kita jumpa ada amalan-amalan yang sabit dalam nas, diterima oleh ulama, tapi bukan daripada hadis marfu' daripada Nabi, tapi daripada sahabat. Sahabat ni mensyariatkan atau tidak? Tidak, bukan syariat. Sahabat tak dapat wahyu. Contohnya, Al-Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kadang-kadang sebut Imam Ali ni orang marah, ni Syiah ke apa? Tak, memang pengistilahan kepada Imam Ali sebagai imam itu satu benda yang disebutkan oleh ulama, kerana bila disebutkan Ali sebagai imam, kita tidak mengingkari Ali sebagai imam. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengingkari mentuhankan Sayyidina Ali atau mengutamakan Ali lebih daripada yang lain. Itu sebab tu Ahli Sunnah pun menggunakan kalimah Imam Ali kadang-kadang. Cuma kena fahamkan juga, kadang-kadang takut orang salah faham, oh Imam Ali ni Syiah ke apa ustaz ni, ya. Ali radhiyallahu anhu solat. Masa solat khusuf dan kusuf, tiba-tiba dia lepas daripada i'tidal, Allah berlaku gerhana bulan, gerhana matahari dan bulan pada zaman dia. Di solat, dia rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dibaca pula Fatihah dan baca surah. Tiap-tiap rakaat dia buat macam tu. Ada 2 rukuk, ada 2 sujud, 2 Fatihah, 2 kali surah. 2 kali surah, kena susun balik. 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk, 2 kali sujud, 2 kali duduk antara 2 sujud pada tiap-tiap rakaat. Amalan ni, cuba tunjuk kat saya, ada kat dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Sayyidina Ali, kita nak yang Nabi buat. Jumpa? Takkan jumpa. Tak ada. Yang amalan ni sabit daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi ulama sunnah ijma' bahawa amalan ini adalah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ijma'? Apabila sahabat mengamalkan satu amalan dalam agama, dan amalan tersebut diikrarkan oleh sahabat yang berada di belakangnya, itu dalil yang jelas bahawa ianya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan hadis ni hadis yang mauquf, hadis daripada sahabat, lahu hukmur rafa', hukum dia macam marfu', macam Nabi ajar. Cuma sahabat kadang taklah sebut semua benda Nabi ajar, Nabi kata, Nabi ajar. Kadang-kadang mereka ajar terus secara praktikal. Secara ilmiahnya kadang-kadang kita tak temukan by word Nabi ajar ni. Apa beza dia? Keadaan Sayyidina Ali buat amalan tadi, kita kata Sayyidina Ali, Ahli Sunnah kata Sayyidina Ali, hadis tentang Sayyidina Ali hadisnya mauquf, iaitu sahabat yang buat, tapi ada hukum rafa', kita yakin itu yang Nabi ajar. Ahli bid'ah kata apa? Sayyidina Ali adalah orang yang paling awal buat bid'ah. Nampak beza? Peristiwa yang sama, keadaan yang sama, tetapi menatijahkan dua benda yang berbeza. Bila kita temukan perbuatan sahabat diterima oleh ulama, dan ianya ni ulama kata hadis mauquf lahu hukmur rafa'. Hadis mauquf tapi ada hukum rafa'. Inilah istilah Ahlussunnah wal Jamaah ahli hadis. Datang istilah daripada kaum yang kemudian nak bertahankan bid'ah dia, sahabat lah yang paling pertama bid'ah, antara Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia akan cari ruang untuk membid'ahkan semua sahabat daripada awal buat bid'ah, sebab dia pun nak kaitkan dengan bid'ah, pun nak dikaitkan dengan sunnah. Ikut Nabi juga. Last sekali, sahabat lah paling awal buat bid'ah, Bilal lah paling awal buat bid'ah, sahabat yang baca Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, inilah yang buat bid'ah. Sahabat yang baca Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsiran, inilah buat bid'ah. Semua cerita berkaitan zaman pensyariatan tu dijadikan sebagai dalil untuk bid'ah. Ini kenapa? Ini perbuatan dan kesilapan dalam salah faham. Kesalahfahaman dalam dalil, dan kadang-kadang dibuat oleh orang yang dengan sengaja dan tidak bertanggungjawab untuk kekalkan prinsip dan kaedah boleh buat bid'ah dalam agama. Tapi kebanyakan ulama yang taklid lah, tapi ada sebahagian pada orang memang ada bahagian hawa nafsu situ, memang nak pertahankan perkara-perkara bid'ah, bukan kerana
nak bawa sunnah. Dia memang dah terbiasa dengan bid'ah. Dia kata kalau tak ada bid'ah macam mana nak amal? Ni last betul. Saya ada jumpa dalam satu grup ni, seorang ustaz kata, kalau tak ada bid'ah macam mana nak amal? Dia kata, solat pun ada bid'ah. Dia kata, semua dalil kan? Abang Ramzan semua ikut dalil, betul? Tunjukkan dalil cara Nabi duduk antara dua sujud. Nabi duduk antara sujud sabit. Betul. Buka handset, search. Siapa jumpa dalil cara Nabi duduk antara dua sujud? Macam mana kaki Nabi? Nabi letak macam mana? Mereka akan cari ruang. Bab dia kata, siapa kata ibadah tak ada qiyas? Sedangkan kita tahu, kita dah berhujah, kita tahu Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat dinukilkan, kita salat macam mana Nabi salat, dan dinukilkan secara qauli dan fi'li. Qaul dan fi'il. Perbuatan solat ni dinukilkan kepada kita secara mutawatir, tanpa rujuk kepada, kalau kita tak rujuk kepada dalil sekalipun, kita akan dapati perbuatan solat itu wujud dan ianya memang ada. Cuma dalam pendalilan, sebahagian pendalilan kita tidak temukan dalil word by word. Tapi kita tahu bahawa adanya sujud dan adanya duduk antara dua sujud, ada bacaan duduk antara dua sujud. Kita temukan semua dalil ni. Cuma kita tak jumpa macam mana kaki Nabi SAW. Betul? Okey, pilihan. Nak beramal dengan semua hadis ni kan, oleh kita tak naklah duduk antara sujud sebab saya tak jumpa cara Nabi letak kaki. Jadi kita tinggalkan. Duduk antara sujud pun tidak, baca antara sujud pun tidak. Mana boleh begitu? Kalau kita dah tahu bahawa memang Nabi duduk antara dua sujud dan Nabi baca bacaan tertentu, pasti Nabi duduk. Cara macam mana tak jumpa, tidak menghalang kita untuk beramal. Usulnya dah ada. Tinggal kiaskan pada duduk yang paling dekat. Duduk tahiyat macam mana, macam itulah duduk Nabi SAW. Nabi solat sama ada tawarruk ataupun dengan cara iftirash. Tak ada duduk mutarabbi', duduk bersila. Nabi tak pernah solat. Mutarabbi' ni khilaf sila, ada khilaf. Tapi mutarabbi' ni rajihnya Nabi hanya duduk untuk menggantikan qiyam. Bila dah penat, dah letih, tak mampu berdiri, duduk solat, kaki letak secara bersila itu hanya untuk membezakan antara waktu qiyam dengan waktu tahiyat dan antara sujud. Tu Nabi duduk bersila. Mana kalau siapa duduk, dia boleh duduk bersila. Kalau dia duduk di bawah tanah, antara cara dia boleh pilih duduk bersila sebab membezakan antara duduk antara sujud dengan duduk tahiyat. Jadi solat Nabi yang biasa, Nabi takkan duduk selain daripada iftirash atau tawarruk. Maka ulama ada yang kiaskan pada tawarruk, ada kiaskan pada iftirash. Kias ni kias masalah ibadah pada masalah furu'. Furu' apa dia? Bukanlah buat kita duduk antara sujud sebab tak ada dalil. Memang dah ada dalil Nabi duduk antara dua sujud. Nabi ada ajarkan cara bacaan-bacaannya. Ada cara tertentu cuma tak jumpa. Situ sikit itulah kita kena cari kias pada yang paling dekat. Kita lah bukan jumuk tak guna kias, tapi kias pada furu' ibadah. Furu' ibadah. Tapi dengan kias furu' ibadah ni mereka gunakan istilah tersebut. Semua benda dalil, semua zikir boleh amal dengan suka hati. Furu' ibadah ni masalah furu'. Furu' ibadah. Praktikal sangat berbeza. Istilah sama, tapi cara faham berbeza. Kita kata ada wali, betul lah, dalam Islam ada wali dan ada karamah, tapi praktikalnya berbeza. Kita yakin ada wali, ada karamah, tapi mereka pergi pemahaman wali yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah artinya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan satu perkara yang luar adat untuk membantu hamba-Nya sebagainya, yang sebagai bentuk karamah ataupun mukjizat. Dibawakan istilah sama, tapi mafhumnya macam dewa. Orang tu ada kuasa ini, kuasa itu, kelebihan ini dan itu. Mafhum yang berbeza daripada apa yang ada. Sebab tu kita bukan sahaja menyampaikan istilah, tapi kena tahu apakah mafhumnya. Mafhum dan hakikat tu sangat penting. Jadi kalau orang bawa satu istilah,
Saya selalu kena tanya, Ustaz, akidah ada furuk tidak? Jarang saya jawab terus, tak ada. Saya tanya, furuk tu macam mana? Furuk yang tuan maksud macam mana? Entahlah Ustaz, saya ikut je. Kalau macam tu, biar saya syarahkan. Syarahkan apa arti usul furuk yang diterima, yang mana tak diterima. Tapi kalau guna istilah saja bergaduh, buat apa? Memang ada ulama sunnah kata masalah akidah ada furuk, ada yang kata tak ada furuk. Tak payah bergaduh masalah istilah. Tapi apakah maksud furuk yang dikatakan tersebut? Adakah maksud furuk itu boleh mukhalafah dengan benda ijma' kan? Tak mungkin. Berlaku kias. Tapi furuk artinya khilaf dalam bab perkara-perkara yang pernah berlaku khilaf ataupun perkara-perkara yang tak pernah dibincangkan, ya, memang ada khilaf dalam masalah-masalah tersebut. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.